Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan berita seterusnya. Dakwa terima dana judi, Muhyiddin pertimbang saman Anwar. Berita penuh. Pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin sedang berbincang dengan peguam mengenai kemungkinan mengambil tindakan undang-undang terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bekas Perdana Menteri itu berkata, dakwaan pengurusi Pakatan Harapan PH itu bahawa pembangkang menerima dana politik daripada syarikat judi adalah tidak benar, fitnah dan berbohong. Kita akan bincang dengan peguam apa langkah seterusnya yang kita akan ambil terhadap kenyataan yang dibuat Perdana Menteri, kata Muhyiddin kepada media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Muhyiddin sebelum ini menghadiri sebutan kes rasuahnya di Mahkamah Session. Pada 5 Disember tahun lepas, Perdana Menteri membuat dakwaan itu semasa sidang media, membayangkan bahawa sebahagian dana pilihan raya PN datang daripada syarikat judi yang terlibat dalam cabutan khas. Keesokan harinya, 6 Disember, Muhyiddin menafikan dakwaan bahawa PN memperoleh dana daripada syarikat perjudian untuk menampung kos kempen pilihan raya umum ke-15. Dia menyebutnya sebagai tuduhan yang serius dan menegaskan tidak mengambil walau sesen pun derma daripada syarikat judi. Pada hari yang sama, Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hasan, menafikan dakwaan itu, menyifatkannya sebagai fitnah dan mencabar Anwar untuk membuktikan dakwaannya. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk, pendakwaan mohon 7 pertuduhan terhadap Muhyiddin dibicara bersama. Berita penuh. Pihak pendakwaan memohon 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melibatkan lebih RM232 juta ringgit dibicarakan bersama. Timbalan pendakwa raya Wan Shaharuddin Wan Ladin memberitahu Mahkamah Session di Kuala Lumpur pagi ini bahawa mereka memfailkan permohonan itu semalam. Peguam Muhyiddin Hisham T. Potek memberitahu Hakim Azura Alwi bahawa pihak pembelaan memerlukan masa untuk menjawab permohonan perbicaraan bersama itu. Azura kemudian mengarahkan pihak pembelaan memfailkan avidavit mereka sebagai jawapan kepada permohonan itu selewat-lewatnya pada 30 Jun dan bagi pihak pendakwaan memfailkan sebarang jawapan kepada jawapan itu dalam tempoh 2 minggu selepas 30 Jun. Dia juga menetapkan 4 Ogos untuk sebutan kes memandangkan 2 permohonan Muhyiddin belum selesai di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Permohonan pertama adalah untuk memindahkan kes itu dari Mahkamah Session ke Mahkamah Tinggi dan satu lagi untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa. Ketika ditemui media selepas prosiding, Hisham berkata mereka akan membantah permohonan pihak pendakwaan agar pertuduhan dihadapi Muhyiddin dibicarakan bersama dan menegaskan pasukan pembelaan hanya menerima salinan permohonan itu awal pagi ini. Peguam mengulangi pendirian mereka bahawa pertuduhan salah guna kuasa tidak mendedahkan sebarang kesalahan undang-undang dan pertuduhan itu tidak menyatakan butiran kesalahan itu. Permohonan Muhyiddin untuk membatalkan pertuduhan terhadapnya memfokuskan pertuduhan predikat utama iaitu 4 pertuduhan salah guna kuasa. 3 pertuduhan pengubahan wang haram bergantung pada 4 pertuduhan predikat berkenaan. Muhyiddin menghadapi 4 pertuduhan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009 iaitu menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden bersatu untuk suapan berjumlah RM232.5 juta ringgit daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. 3 syarikat itu ialah Bukhari Equity Sendirian Berhad, Nepatris Sendirian Berhad dan Mem4 Sendirian Berhad, manakala individu terbabit ialah Azman Yusof. 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu dikemukakan di bawah Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang dibaca bersama Seksyen 87-1 Akta yang sama.
Pemimpin berusia 76 tahun itu didakwa menerima lebih Rm120 juta hasil daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equity Sendirian Berhad antara 25 Februari 2001 dan 8 Julai 2022. Pengubahan wang haram itu didakwa dilakukan dengan menerima wang yang dimasukkan ke akaun bersatu. Ahli Parlimen Pago itu berdepan hukuman penjara 20 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah suapan atau Rm10.000 yang mana lebih tinggi bagi pertuduhan salah guna kuasa. Bagi kes pengubahan wang haram, dia boleh dihukum penjara 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah terbabit atau Rm5 juta yang mana lebih tinggi. Muhyiddin pertama kali didakwa pada 10 Mac. Dia mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan terhadap keempat pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Jana Wibawa, pegawai SPRM Datuk Roy diheret ke mahkamah esok. Berita penuh. Seorang individu dikenali sebagai Datuk Roy dan seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur esok. Peguam lelaki itu, Fahmi Abdul Moin, ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Dia juga memberitahu pertuduhan akan dibuat bahawa mengikut Seksyen 16(E) Akta SPRM 2009. Ia membabitkan kesalahan meminta, menerima atau bersetuju untuk menerima suapan untuk diri sendiri atau orang lain sebagai dorongan atau ganjaran atas sesuatu transaksi yang akan berlaku. Kata Fahmi menambah, Datuk Roy dan pegawai SPRM terbabit akan menghadapi 2 pertuduhan di hadapan Hakim Azura Alwi. Datuk Roy itu juga akan menghadapi 1 lagi pertuduhan di hadapan seorang lagi Hakim, Suzana Hussein. Pada 13 Mac, lelaki terbabit ditahan selepas menyerah diri kepada SPRM selepas dia dikehendaki untuk membantu siasatan kes skim Jana Wibawa. Dia kemudian dikenakan perintah reman beberapa kali oleh Mahkamah Magistrate lagi. Pihak berkuasa setakat ini sudah mendakwa 3 ahli politik termasuk bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berhubung skim Jana Wibawa. Skim Jana Wibawa asalnya dilancarkan kerajaan pada 2020 sebagai satu cara untuk membantu kontraktor Bumi Putra yang terjejas semasa pandemik COVID-19.